Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan ahli syurga sekalian, apa khabar? Saya harap mudah-mudahan hari-hari yang terakhir pada bulan Ramadan ni tuan-tuan telah melaksanakan ibadat dengan sempurna, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita, insya-Allah, pada bulan Ramadan ni. Saya akan berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan perkara-perkara sunat yang wajar kita laksanakan pada pagi Aidilfitri, supaya Aidilfitri kita ini, walaupun kita tidak dapat pada tahun ini untuk pergi solat berjemaah di masjid, ataupun kadang-kadang kita buat solat Aid di padang dan sebagainya, pada tahun ini kita terpaksa melaksanakannya di rumah-rumah kita. Jadi jangan jadikan itu alasan untuk kita meninggalkan solat sunat Aidilfitri. Baik tuan-tuan, apa yang perlu kita lakukan pada pagi Aidilfitri? Pertama sekali tuan-tuan, disunatkan kita untuk mandi sunat Aidilfitri. Mandi sunat Aidilfitri ni tuan-tuan, tuan-tuan kena lakukan selepas daripada fajar, fajar Aidilfitri itu, supaya mandi sunat kita itu berlaku pada hari raya tersebut. Jadi selepas daripada fajar kita mandi sunat. Selepas kita mandi sunat tu, kita jamah ataupun kita makan kurma. Ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan kurma dalam jumlah yang witir ataupun jumlah yang ganjil tuan-tuan, sama ada 3 biji ataupun 5 biji ataupun 7 biji. Terpulang pada tuan-tuan nak makan banyak mana, tapi dalam jumlah yang witir, sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terusnya tuan-tuan, kalau tak ada kurma, boleh makan kuih-kuih raya manis-manis, itu kita makan sebagai sunnah, supaya pada pagi tersebut sunnahnya kita menunjukkan bahawa kita kembali kepada fitrah kita. Disunatkan untuk kita jamah sesuatu untuk menunjukkan bahawa kita kembali kepada fitrah kita. Jadi kita berpuasa kerana Allah, kita berbuka pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, selepas daripada kita menjamah tersebut, kita menunaikan solat sunat hari raya, ya tuan-tuan. Jadi solat sunat hari raya ni, mudah-mudahan tuan-tuan tak meninggalkan sunnah ni. Walaupun tak boleh nak buat di masjid-masjid, sekali jangan duk riuh pula kata tak boleh buat masjid, kami tak mau buat lah. Di rumah pun kami tak buat. Jadi tak ada halangan untuk tuan-tuan nak buat di rumah solat sunat hari raya ni. Jadi solat sunat hari raya ni, keharusan untuk dilaksanakan di rumah ni berdalilkan daripada Imam Bukhari meriwayatkan Saidina Anas bin Malik pada suatu ketika hari raya, dia pernah melakukan sunat hari raya ni di rumah dia bersama isteri dan anak-anak dia. Dia menunaikan sunat hari raya di rumah. Jadi disebabkan oleh adanya halangan kita pada tahun ini untuk melaksanakan secara berjemaah di masjid, jadi kita laksanakan di rumah. Jadi mudah saja tuan-tuan, jangan kita susahkan diri kita. Jadi dalil pun ada keharusan untuk kita laksanakan di rumah, jadi kita laksanakan di rumah. Jadi sunat hari raya ni tuan-tuan, jangan susah hati, satgi terlupa kaifiat dan sebagainya. Dan insya-Allah kami di Jabatan Agama Islam bahagian dakwah pun ada membekalkan kaifiat bagaimana nak melaksanakan sunat hari raya ni. Dan di sini saya terang sikit-sikit tuan-tuan, supaya tuan-tuan lebih jelas ataupun mungkin boleh bermanfaat untuk tuan-tuan. Saya share sikit untuk sunat hari raya ni, mudah saja. Yang pertama sekali kita kena ingat apa dia, sembahyang sunat ada 7 takbir di rakaat yang pertama dan 5 takbir yang di rakaat yang kedua. Niat sembahyang sunat hari raya. Kemudian waktu takbiratul ihram tu, selepas takbiratul ihram kita akan baca doa dan istiftah.
Jadi takbiratul ihram tu tak dikira sebagai 7 tadi. Dan selepas daripada doa istiftah tu kita takbir. Kita takbir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu kita baca Fatihah. Sebelum daripada baca Fatihah tu kita isti'azah. Kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu kita baca Fatihah. Lepas daripada Fatihah tu kita baca surah yang paling mudah yang kita ingat, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan ingat Sabihish, iaitu lebih afdal lah, sebab itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun surah Al-Qaf. Baik. Antara takbir yang 7 tadi, apa yang tuan-tuan perlu baca? Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sebut dalam kitab boleh dibacakan tasbih ataupun tahmid ataupun tahlil, tuan-tuan. Tapi kalau tiba-tiba tuan-tuan kata saya tasbih pun tak reti, tahlil pun tak reti, tahmid pun tak reti, jadi boleh tuan-tuan sekadar takbir dan terus bersambung antara takbir tersebut. Tapi jarakkan sedikit masa supaya tuan-tuan yang jadi imam ni boleh diikuti oleh makmum di belakang. Seterusnya macam sembahyang biasa, kita rukuk, kita sujud, dan selepas pada sujud yang kedua, kita bangun daripada sujud, kita takbir. Kita takbir, dinamakan takbir tersebut takbir intikhalat ataupun takbir intikhal. Takbir tersebut tak dikira, tuan-tuan. Kita bangun daripada sujud, Allahu Akbar, kita takbir, hak tu tak dikira. Lepas tu kita kira balik. Lepas daripada takbir tu kita kira balik 5. Selepas daripada tu Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5. Lepas tu kita baca isti'azah dan kita baca surah Al-Fatihah. Selepas kita baca surah Al-Fatihah, kita boleh baca surah-surah lain yang mudah bagi kita. Kalau tuan-tuan ingat surah Al-Hasyr, tuan-tuan boleh baca, ataupun surah Al-Qalam tuan-tuan boleh baca. Itu lebih afdal. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tersebut, kita macam sembahyang biasa, kita rukuk, kita sujud dan kita tahiyat. Lepas tu kita bagi salam. Okey. Seterusnya berkaitan dengan khutbah. Ada yang risau, dia kata tak pernah baca khutbah ketak dan sebagainya. Baik. Jangan risau benda ni. Yang penting sekali tuan-tuan boleh tolak sunat Aidilfitri. Berkaitan dengan khutbah ni, kalau tak boleh nak baca, tuan-tuan tak payah baca pun tak apa. Sebab berdalilkan dari Anas bin Malik tadi, bila dia laksanakan sunat hari raya tadi, dia tak baca khutbah. Tapi kalau nak baca khutbah pun boleh. Kita ikut seperti mana yang pendapat imam-imam, Imam Malik dan sebagainya. Jika dikumpul dalam keadaan yang agak ramai, kita boleh baca khutbah. Dan baca khutbah insya-Allah, kita baca khutbah yang ringkas saja, dan insya-Allah bahagian pengurusan masjid pun kita akan post dalam page Facebook kita satu khutbah yang ringkas yang ditulis oleh Ustaz Abdul Malik bin Cik Had. InsyaAllah boleh dikongsi dengan tuan-tuan, dan tuan-tuan insyaAllah boleh baca khutbah yang ringkas tersebut. Good lah. Kalau khutbah yang panjang-panjang, yang intro panjang-panjang, tuan-tuan tak lepas nak baca, boleh baca yang pendek, sekadar untuk kita nak menyelesaikan perkara sunat di pagi raya kita insyaAllah. Dan tuan-tuan, pada tahun ni raya kita tak sama macam tahun lepas. Jadi kita pakat-pakat jaga kita di musim Covid ni. Mengunjungi pun berhati-hatilah tuan-tuan. Kalau tengok rumah yang kita nak kunjungi tu ada orang tua-tua, orang sakit dan sebagainya, cuba elakkan supaya kita dapat membenteras ataupun kita dapat menamatkan rantaian COVID-19 pada tahun ini insya-Allah tuan-tuan. Saya ambil kesempatan ni, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin
jika ada kesalahan dan kesilapan, dan mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini menjadi manfaat ataupun mendapat manfaat pada tuan-tuan semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.